Jadi terima kasih Jasmi dan saya ucapkan selamat pagi kepada semua. Saya difahamkan bahawa kita ada suatu memorandum yang akan diserahkan kepada Suhakam dan memang tugas Suhakam ini adalah melihat kepada isu-isu berkaitan hak asasi manusia dan kita memang di sini untuk mendengar dan melihat apakah yang perlu dibuat oleh Suhakam ini. Jadi saya serahkan kepada Cik. Kita perkenalkanlah juga ya supaya kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada pagi ini Cik Jasmi dan pihak Suhakam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih di atas penerimaan kunjungan kami pada pagi ini, walaupun kami sangat menyedari keterbatasan masa pihak Suhakam. Pertama sekali saya ingin perkenalkan anggota rombongan pada pagi ini. Harapan saya ini Tuan Amiruddin Aling. Tuan Amiruddin Aling merupakan Pesuruhjaya PAS Negeri Sabah. Sebelahnya Saudara Isyamuddin Sulaiman merupakan Ketua Penerangan PAS Negeri Sabah. Dan ini pimpinan PAS Negeri Sabah. Mereka ini termasuk Saudara Lahirul, Ketua Dewan Pemuda PAS Sabah, mengiringi beberapa orang ahli keluarga tahanan ISA lah, yang terkini yang ditahan oleh pihak polis. Daripada lebih kurang 13 orang, hanya beberapa keluarga lah yang dapat bersama. Sebabnya ialah kerana kebanyakan isteri-isteri tahanan memiliki anak-anak yang masih kecil, jadi yang menyusu badan, jadi mereka tak boleh nak datang sebab nak tinggalkan anak-anak yang sukar. Jadi sebahagian mereka yang dapat melapangkan masa, kita bawa mereka dengan tujuan pertama sekali kita sangat duka cita dengan perkembangan terbaru. Meskipun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam sambutan Hari Malaysia 16 September telah mengumumkan pemansuhan ISA pada 16 September, dan itu diumumkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita menyambut baik kerana memang daripada awal PAS membantah sebarang tindakan penahanan tanpa bicara. Dan saya sangat gembira juga apabila awal-awal lagi Suhakam melalui Pesuruhjayanya Tan Sri Hasmi Agam telah membuat satu statement yang sangat jelas bagi saya apabila Suhakam terkejut dengan tindakan pihak polis, dan Suhakam mendesak supaya semua tahanan itu dibebaskan serta-merta, dan kalau ada bukti maka mereka boleh dibawa ke muka pengadilan. Kerana negara kita negara yang mempunyai pelbagai undang-undang untuk mendakwa mana-mana pihak yang disyaki terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang boleh memudaratkan keselamatan negara. Maknanya kita ada undang-undang yang bagi saya yang sedia ada sudah cukup, sudah memadai. Tetapi dengan perkembangan terbaru penahanan ini, maka bagi PAS ini sesuatu yang sangat berbeza dengan apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan lebih mengejutkan, saya difahamkan yang membuat tangkapan ini ialah pihak polis daripada Bukit Aman, bukan polis Sabah. Ini polis daripada Bukit Aman. Sebab itu polis Sabah tidak membuat sebarang statement tangkapan ini. Kemudian statement yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein, bagi saya satu ucapan yang sangat berbahaya bila dia mengatakan bahawa kumpulan ini yang didakwa 13 aktivis ini kumpulan yang tak takut mati, kumpulan yang nak mati syahid, dan kumpulan ini sangat mengancam keselamatan negara dengan tanpa sebarang bukti yang boleh dipertanggungjawabkan atas ucapan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, sekaligus dia menyanggah Suhakam.
Bila dia kata Suhakam tak tahu, kan, dan pihak-pihak lain juga tak perlu campur tangan. Saya fikir dia respon dengan kumpulan-kumpulan lain yang menentang penangkapan ini. Dia kata tak tahu dan sebagainya, dan dia kata menggambarkan bahawa tindakan pihak polis ini kononnya untuk menjaga kepentingan dan keselamatan negara kita. Jadi dalam hal yang seperti ini, bagi PAS, kalaulah sekiranya pihak polis ada bukti, kita pun tak mahu. Kalau mana-mana pihak yang mengancam keselamatan negara, kita pun tak mahu. Sebagaimana kita selalu menyokong pihak polis dalam menurunkan kadar jenayah dalam negara kita. Kita sangat mengalu-alukan. Tetapi biarlah segala penangkapan dan penahanan itu mesti ada bukti. Dan ini termaktub dalam piagam PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hak deklarasi hak asasi, kan, yang menjamin hak semua orang, kan. Jadi bagi PAS, kalau mereka ada bukti, mereka boleh gunakan sebarang undang-undang yang berkaitan, bukan dengan cara yang seperti ini. Untuk makluman pihak puan, mereka ini 13 aktivis ini, mereka ada isteri, ada anak-anak, dan nanti boleh dengar sedikit daripada ibu mereka yang mereka pun terkejut. Mereka tak tahu, dan mereka terkejut dengan tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh pihak polis terhadap anak mereka. Jadi kita harap dengan kedatangan kami pada pagi ini, kami mengiringi mereka nak menyatakan rasa kesal yang amat sangat, dan kita mohon kepada pihak Suhakam dapat melakukan sesuatu untuk membebaskan mangsa-mangsa ini. Dan kita juga bimbang, saya nak nyatakan di sini kebimbangan kami melalui maklumat yang kami terima bahawa mereka diasak ketika ini untuk mengaku bersalah. Ini kita dapat maklumat daripada isteri-isteri yang memberi maklumat kepada kami, sebab dibisikkan oleh ketika isteri itu dibawa untuk melawan suami mereka, sempat suami mereka ini bisikkan bahawa pihak polis sedang melakukan sebarang usaha untuk memaksa mereka mengaku atas kegiatan yang kita pun tak tahu, kan? Tidak ada, orang kata, sebarang bukti untuk menyabitkan mereka dengan apa-apa yang didakwa oleh pihak polis. Jadi kita bimbanglah, kan? Kami tak menuduh, kan, bagaimana pendekatan pihak polis, kan, untuk memaksa mereka untuk mengaku bersalah. Yang kita takut sesuatu yang boleh memudaratkan, sama ada dalam bentuk fizikal atau mental daripada pihak tahanan, yang kita harap pihak Suhakam dapat berbuat sesuatu untuk mengingatkan pihak polis mereka harus mematuhi segala prosedur siasatan, kan, supaya tidak timbul sebarang usaha untuk menekan, memaksa yang di luar daripada batas-batas hak asasi. Jadi ini yang hasrat yang kami bawa pada pagi ini, dan mudah-mudahan sesuatu dapat dibuat dalam keadaan yang segeralah. Jadi ini barangkali yang kami nak sampaikan pada pihak. Saya juga ucapkan terima kasih saudara, sebab mungkin ada sedia maklum bahawa Suhakam telah membuat kenyataan media juga berkaitan penahanan 13 orang ini, dan saya sendiri telah mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang Suhakam harus bertindaklah, dan kami telah keluarkan satu press statement tu, kenyataan media yang mengatakan bahawa kami di Suhakam ini berasa kecewa lah, dan dismay, macam we were disappointed lah, yang ASA digunakan seperti dikatakan tadi, dan ini telah disalahfaham mungkin kerana apa yang Suhakam telah katakan adalah sesuatu yang pendirian kami dari dulu lagi, di mana kami bilang kalau ada sekiranya ada bukti harus dibawa, tidak ada penahanan tanpa bicara yang harus berlaku di sini. Jadi ini yang sedikit ini, dan sure kamu supaya tidak ada penganiayaan di dalam ini adalah sesuatu yang kepada semua tahanan, sesuatu yang memang dari dulu, sesuatu yang kami telah membuat pendirian dan cuba untuk membawa dan berjumpa pada pihak polis. Ada beberapa pada ketua polis negara yang dibincang.
bukakan lah. Benda ni amat serius lah, yang berkaitan dengan pemakluman Perdana Menteri, maksudnya apa sempena dengan Hari Malaysia 16 September itu. Kemudian Hari Malaysia itu adalah Sabah. Tangkapan dia buat kepada Sabah, seolah satu lakonan apa masalah dia. Ini yang kita tidak boleh terima itu. Kemudian kalau ini berlaku, bermakna siapa juga boleh akan ataupun diambil tindakan begitu. So kita memang begitu. Dan yang keduanya, dia memalukan negara kepada dunia luar. Sedangkan dunia luar pun sudah memberi satu pengiktirafan dan sukacita melihat Malaysia telah buat anjakan itu. Satu anjakan baru kepada kita kata dunia pada hari ini, kerana ISA ini hanya ada Malaysia dan Singapura. Jadi tiba-tiba berlaku begini, maknanya dia memalukan negara itu sendiri. Sebab masa di kita dunia dia mengumumkan pemalsuan itu, satu dunia tahu. Sebab yang mengamalkan ISA ni tak banyak, Malaysia, Singapura kan. Jadi bila dia umum tu, maknanya dunia tahu. Dan dunia, saya baca beberapa statement daripada negara luar mengalu-alukan tindakan Malaysia. Sebab isu ISA ni dah berada di peringkat antarabangsa. Jadi bila tiba-tiba berlaku tangkapan, ini saya pun tak faham apa sebenarnya. Bagi pihak kami, kita nak, kalau ianya bercanggah dari segi anutan mereka ataupun anutan ataupun amalan mereka, yang harus membuktikan kesesatan amalan itu adalah pihak Jabatan Agama, JAIS ataupun JAKIM. Dua. Yang kedua, seandainya mereka ni didapati bersalah dari segi apa jua lah yang menentukan kesalahan mereka dalam mahkamah, maka harus dibawa ke muka pengadilan. Dua sifat. Tapi persoalannya disimpan begini, maka saya melihat satu benda yang tidak kena. Kerana seandainya selepas ini berlaku pengakuan bahawa mereka bersalah, mereka ini mengakulah, maknanya kita melihat bahawa ini tidak betul. Kerana sudah tentulah ada ugutan-ugutan tidak tentang dalaman suatu soal siasat yang tidak adil kepada mereka. Kita melihat begitu. Jadi kita nak mereka ni dalam kadar segera, kalau salah dibawa ke mahkamah dan pihak JAKIM keluarkan ajaran sesat dan songsang mereka. Tapi kalau saya lihat daripada di beberapa mereka ini, pemandu lori tak ditangkap di masjid, imam masjid ini sudah diperakui. Kemudian imam ini sudah barang tentulah dari segi Islamnya, untuk menjadi seorang imam, pihak Jabatan Agama akan menentukan dia imam atau tidak, penjawatan itu sah tidak. Al-Fatihah itu dibaca dulu. Betul bacaan Al-Fatihah, betul dari segi mazhab yang dipegang Imam Syafi'i. Semua itu akan dilihat akidahnya, barulah dia beritahu dia nak kau imam. Dia telah ditapis sebaik-baiknya. Tidak orang-orang tertentu. Saya nak jadi imam, saya akan melalui proses itu. Tiba-tiba imam yang telah lama bertugas, yang diberi kepercayaan, so diambil begitu saja. Kita nak dibuktikan oleh JAKIM, JAIS sebagainya. Kita ada pihak yang bidang agama ini. So hari ini mereka ni tidak bersuara lagi. Ini satu benda yang kita pun macam complicated lah dalam persoalan ini. Jadi itu yang kami datang hari ini memang mengharapkan pihak Suhakam berbuat sesuatu bagi membela nasib dan masa depan keluarga. Apatah lagi musim ini musim sekolah. Dan kadang-kadang tentulah anak-anaknya nak menyambung sekolah, nak perlu beli pakaian sekolah, kesiapan persekolahan. Bagaimana kalau itu berlaku? Ibu yang anaknya ramai, ada katanya anak 8, 7, 5, lagi susah hati sebagainya. Saya cukup merasai kesedihan, keperitan yang mereka alami. Cukup merasai melihat wajah-wajah ini. Jadi saya harap itulah pihak Suhakam boleh memberi satu peranan. Dari satu sudut lain, persepsi yang digambarkan oleh pihak polis itu, bagi saya lah sesuatu yang sangat tidak adil dan berbahaya. Bila dia menggambarkan kumpulan ini, dia gambarkan pertama, mereka tak takut mati. Kumpulan ini nak mati syahid. Maknanya persepsi masyarakat, adakah ini orang Islam? Dan mereka ni pemimpin masyarakat. Ini bagi saya satu kejahatan jahat. Satu kejahatan jahat, berniat jahat. Namun dia sama macam saya, Hisham Bri. Mana boleh pihak polis buat satu interpret macam itu, tafsiran seperti itu. Tak boleh buat tafsiran seperti itu. Mana kalau keluarga boleh ambil tindakan undang-undang, kan? Satu kenyataan yang sangat biadab.